dia oleh kerana jumpa agak mind setting dia jumpa ustaz, jadi dia datang pakai jubah. Tapi saya recall balik, jubah tu bukan pakaian dia. Sebab kita ni kan, pakaian kita ni kan selesa kat kita. Dia macam tak selesa. Saya recall balik, oh, jubah ni bukan pakaian dia. Jadi maknanya sebelum kes ada apa nama ejen Yahudi kena tangkap di Malaysia oleh PDRM, saya 2014 lagi dah highlight cerita ni. Dah ada orang. Saya dah highlight cerita ni dah. Sebab kat Jerusalem satu hari saya berjalan, tiba-tiba ada orang menyapa tau. Dia kata dia Malaysia je. Kata, kan orang Malaysia kan saya tengok kan. Tengok orang Yahudi. Saya kata, kau mana belajar cakap Melayu ni kan? Saya ada di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama saya dalam eksklusif bersama Syaril. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada satu episod istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Kerana bersama saya adalah sahabat lama saya, seorang pendakwah terkenal, siapa tak tahu, sering muncul di kaca TV, di corong radio dan sebagainya. Tapi yang lebih penting, tuan-tuan dan perempuan, personality di sebelah saya ni adalah insan yang banyak membantu masyarakat Palestin melalui kerja-kerja amalnya. Yang paling penting, bagaimana beliau membantu masyarakat Palestin bukan melalui Rafah, pintu Rafah, tetapi melalui Jerusalem. Ini satu benda yang kita nak tahu juga ni. Kita pun tahu bukan mudah. So bersama saya, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Abdullah Al-Amin. Apa khabar Ustaz? Terima kasih kerana sudi hadir. Ini satu jarang saya nak dapat. Susah, bukan jarang, susah nak dapat. Kerana Ustaz banyak terlibat dalam dalam dan luar negara. Ini pun lepas ni nak pergi ke Iraq katanya kan. Okey Tuan, satu perkara lah, kenapa Ustaz sanggup, orang kata apa, memedahkan risiko lah. Risiko ni nak pergi, bukan pergi melancong saja, tapi menghulurkan bantuan ni bukan mudah. Mengapa itu yang Ustaz pilih? Okey, terima kasih kepada saudara Syaril, sahabat lama, banyak bantu dalam benda-benda kebajikan juga, dan senang penonton yang saya sayangi sekalian. Okey, sebenarnya bila kita sebut mengenai Palestin, kita sebut mengenai bumi Palestin, kebanyakan tanah di bumi Palestin itu adalah tanah wakaf. Baitul Maqdis, apa yang berada di Gaza, apa yang berada di Hebron dan tempat dan sebagainya adalah tanah wakaf. Bila tanah wakaf, dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik sesiapa, dia milik orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita satu sistem di dunia ni, dia panggil wilayah persekutuan Muslim. Senang. Jadi wilayah persekutuan Muslim adalah mana-mana tempat yang ada tanah wakaf adalah tanah kita, walaupun tempat tu berada di tanah yang ataupun negara yang bukan Islam. Contoh, baru ni saya pergi ke Vietnam, di Hanoi kan, susah dapat makanan Muslim. Kita berhubung dengan kawan-kawan kita di masjid, kau datang, kau makan sini, kau rehat kat masjid. Maknanya tanah wakaf kita, maknanya mengalu-alukan kita. Macam tu juga dengan Palestin, dia adalah tanah wakaf. Sebab tu kita berkewajipan untuk menjaga, memelihara dan membantu. Dan dalam sejarah kita tengok, sejak daripada zaman sebelum Nabi SAW lagi, dia diwariskan kepada orang beriman kan. Contoh macam Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjid Aqsa. Salahuddin bukan orang Arab, dia orang Kurdistan, orang Kurdis kan. Begitu juga dengan kerajaan Uthmaniyah, dia orang Turki. Sebab apa? Tak ada kena mengenai negara dia pun, tapi itu tanah wakaf orang Islam yang perlu dijaga. Sebab itu
banyak hadis Nabi galakkan untuk kita datang, kita bantu semampu yang boleh. Paling kurang datang untuk sembahyang sana. Nabi kata bawalah minyak. Minyak ni maknanya dulu nak menyalakan api tu dengan minyak. Maknanya bawalah minyak. Maksudnya bagilah bantuan ke sana kan. Dan memang bila peperangan besok orang Islam dengan orang kafir yang dipimpin oleh Dajjal juga berakhir semuanya di sana juga, di sekitar Baitul Maqdis juga. Okey, itu dia punya mukadimah dia. Baik. Kalau kali pertama Ustaz menjejakkan kaki di bumi Palestin ni bila Ustaz? Okey, 2009. Okay. Tapi dia ada sejarah dia. Jadi saya waktu ambil belajar dulu, arwah ayah saya pesan kat saya, dia kata kau kerjalah apa yang boleh, tapi ziarahlah ulama-ulama yang berada di mana-mana tempat, minta doa kan. Berkat ulama-ulama ni banyak dah berumur. Di 2005 saya mulakan perjalanan saya pergi ke Mesir. Saya pergi ke Yaman, dan setiap kali saya habis ziarah tu ulama, macam saya duduk dengan dia belajar kitab dan sebagainya, saya akan bertanya, tuan, siapa lagi saya nak ziarah? Itu yang membawa saya pergi ke banyak rata dunia. Jadi maknanya Yaman, Maghribi, Syria, Lebanon dan sebagainya. Sampai tahun 2008, ketika 2008 saya berada di Fes ketika itu. Jadi saya tanya, Syekh, siapa lagi saya nak ziarah? Engkau pergi ke Jerusalem. Saya kata, macam mana aku nak pergi lah, pasport Malaysia tak boleh masuk dan sebagainya. Tak boleh masuk Israel. Jerusalem ni Israel lah. Dalam Israel lah. Kau jumpa satu ulama kat sana. Okay. Saya jadi 2008 tu, sepanjang 2008 saya terfikir macam mana aku nak pergi kan. Sampai saya pernah terfikir macam kalau dia kata apa macam boleh kerakyatan negara mana-mana kan, saya nak usahalah supaya yang boleh masuk ke sana tu, saya kata. Tapi tak ada Allah Subhanahu Wa Taala. 2008 tu saya dapat jejakkan ke bumi Palestin atas nama untuk buat banyak dokumentari ringkas mengenai bumi Palestin dengan grup media lah. Dengan grup media. Ketika saya mula masuk dekat Masjid Aqsa, saya memang berjanji kat diri saya, ya Allah, izinkan aku bawa seramai mungkin untuk orang datang ke Baitul Maqdis. Sebab saya nampak keperluan untuk datang dan keperluan macam mana cara menyampaikan bantuan dalam melalui jalan Jerusalem. Sebab bila kita dah ada dalam negara dia, macam mana pun Yahudi sekat, dia orang tahulah cara nak pergi. Contoh gini nak senang faham lah. Hantar Malaysia dengan sepadan Thailand, kan, walaupun memang ada jaga, maknanya orang seberang tu pandailah nak melintas masuk macam tu. Macam tu lah kaedah dia, nak senang faham dia. Sebab tu saya memang 2009 saya akan bawa orang. Setiap kali bawa, kita akan maknanya mengutarakan mengenai bawa tak semestinya saya, bawa sendiri bawa. Kita pergi secara maknanya grup ataupun tim, bawa sendiri. Lepas tu saya jarang mengisytiharkan untuk bantuan ke sana daripada saya. Siapa ikut saya, bawa sendiri. Ustaz, kalau kita boleh bagi gambaran sikit, dari Tel Aviv ke Jerusalem, Tel Aviv daripada ibu negara Israel tu, Tel Aviv ke Jerusalem lebih kurang dalam 80 km 90 km macam tu. Jalan okey? So lebih kurang dalam 2 jam sampai? 2 jam sampai 2 jam sejam lebih sampai. Baik, nak masuk ke Jerusalem, maknanya kalau dari segi travel ni, flight turun mana, masuk macam mana tu? Kita boleh masuk dengan 2 jalan saja. Sama ada pertama melalui Jordan, kita turun ke Jordan, aman, kita masuk ke jalan darat, ataupun direct masuk ke Tel Aviv. Tapi saya lebih suka jalan Jordan. Sebab apa? Kadang-kadang walaupun visa tu dah ada, ataupun keizinan masuk dah ada, tapi suka-suka dia nak reject. Jadi kalau nak reject, kita akan balik ke negara maknanya last kita daripada negara mana. Lepas tu kalau kat Jordan, kalau di reject sebab ada embas, kita dari Jordan, mungkin esok lusa boleh try untuk masuk lagi. Tapi kalau turun Tel Aviv sendiri, katakanlah daripada Tashkent contohnya, ataupun daripada mana yang ada Turki contohnya, ataupun sekarang ni daripada Emirates ada kan, maknanya kena balik lah berapa jam pula. Itu susah. Itu saya suka laluan daripada Jordan. Jerusalem ni di situlah terletaknya Masjid Al-Aqsa tu, kan? Takut orang tanya, kenapa Jerusalem ada apa? Di situlah terletaknya tu, Baitul Muqaddis tu. Betul. Okey. Ustaz, sebab saya terpaksa tanya benda paling basic ni. Supaya bagi gambaran pada semua orang. Kita tak ada hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan pasport kita pun dia dicop, tak boleh masuk Israel dan sebagainya. Tapi ialah biasalah, ramai orang Islam pergi ke Baitul, bukan orang Islam je, orang Kristian pun, orang Indonesia pun banyak pergi ke sana.
menguji tempat dia orang lah. Jadi macam mana kaedah yang dibuat tu? Okey. Macam mana kita nak buat sebuah negara? Contohlah katakan macam mana kita nak buat sebuah negara dulu kalau kita ni nak buat sebuah negara, kita perlu mendapat pengiktirafan daripada negara besar. Contoh dulu Melaka kan. Macam mana Melaka boleh jadi sebuah negara dapat pengiktirafan daripada kerajaan China, kerajaan India, kerajaan Majapahit, daripada Jawa dan kerajaan lain. Okey. Ketika perang dunia pertama, maknanya dunia buat satu kaedah untuk negara ni diiktiraf sebagai negara kena diiktiraf oleh PBB. Jadi PBB ni ada syarat dia pula. Macam ni. Perang dunia kedua dengan PBB. Okey. Suatu hari ni Israel kenapa boleh buat negara? Sebab PBB iktiraf. Palestin tak diiktiraf lagi sebuah negara. Sebab tu dalam walaupun dia dulu wujud sebuah negara besar yang diiktiraf oleh Osmaniyah, tapi maknanya sebab PBB tak ada sekarang kaedah dia, maka maknanya dia tidak ada sebuah negara kalau ikut undang-undang dunia lah. Jadi ketika Israel maknanya diterima sebagai sebuah negara, dia kena syarat-syarat di antara dia kena mengiktiraf negara-negara lain yang bawah PBB. Jadi Israel iktiraf kita sebagai sebuah negara, kita tak iktiraf dia sebagai sebuah negara. Jadi maknanya kita boleh masuk ke negara dia, dia tak boleh masuk negara kita. Sebab kita tak iktiraf sebagai sebuah negara. Betul. Jadi pasport dia, ni aku tak iktiraf kau di negara mana ni, boleh atau balik. Tapi dia terpaksa terima sebab dia mengiktiraf kita sebagai sebuah negara. Okey. Jadi nak masuk tu macam mana? Selalunya kalau yang Ustaz kata tadi kena dapat visa tu apply kat mana? Dia memang okey, apa yang berlaku, saya cerita juga apa yang berlaku di Gaza. Israel bila dia mendapat kebenaran, maknanya iktiraf sebagai sebuah negara yang menafikan hak Palestin waktu tu, dia membahagikan Palestin ni kepada 3 zon. Zon A, zon B, zon C. Okay? Zon A untuk orang Arab saja. Orang Yahudi tak boleh masuk. Ini di dalam Gaza ke di Palestin? Palestin. Okey, ada 3 zon. Ada 3 zon. Zon A, zon B, zon C. Zon A hanya untuk orang Arab saja. Orang Yahudi tak boleh masuk pun. By law tak boleh. Kalau dia masuk salah sisi undang-undang dia. Zon B untuk orang Israel saja. Orang Arab tak boleh masuk. Orang Arab masuk by law tak boleh. Maknanya larang undang-undang. Zon C adalah Jerusalem. Jerusalem ni sebab dia ibu kota, mana-mana orang yang lahir di situ boleh duduk sekali. Itu pun Jerusalem dibagi kepada Jerusalem East Jerusalem dan West Jerusalem. East Jerusalem untuk orang Arab, untuk orang Islam. West Jerusalem untuk orang Yahudi. Jadi maknanya ABC. Walaupun zon A diberi kepada orang Arab, tetapi 5 benda Yahudi jaga. Pertama, hak ruang udara. Kemudian yang keduanya, hak bekalan elektrik. Yang ketiga, hak bekalan air. Yang keempatnya, hak security, maknanya tentera. Yang kelimanya, hak immigration. 5 benda ni saya jaga. Jadi ketika Hamas menang, padahal Hamas ada menang juga lain dekat area-area A yang lain. Contoh area A ni Jericho, Nazareth, so area A. Tapi kenapa Gaza yang jadi sasaran dia? Sebab Gaza ni dia bersepadan dengan Mesir. Jadi maknanya dia minta 5 hak ni. Yang Yahudi tak nak bagi. Itu yang Yahudi serang dia dan sebagainya. Jadi maknanya dan bagi Gaza pula, dulu kita memang sebuah negara, cuma maknanya tidak iktiraf OPB, tapi jadi kami nak minta hak kami yang 5 benda ni. Itu berlaku peperangan. Okey. Jadi mana-mana orang yang nak masuk ke maknanya ke Palestin kita panggil, okey, dia kena minta kebenaran dan dia akan pergi ke 3 tempat. Kebenaran tu kepada Israel, Kementerian Dalam dia, kemudian yang keduanya immigration dia, yang ketiganya memang bahagian security Mossad cerita dia. Okey. Nama kita akan pergi pada 3 benda ni. Di mana dia akan screen. Sebab tu nak pergi sekarang ni 45 hari, nama dia akan hantar. Dia akan check 3 ni. 45 hari. 45 hari. Jadi, kalau dia orang cakap dia boleh urus untuk Jerusalem dalam sebulan boleh masuk, memang takkan boleh. Maknanya scammer gitu panggil lah. 45 hari. 45 hari. Kita hantar dan akan di screening oleh 3 Mossad, Kementerian Dalam dia dan juga immigration dia. Dia akan screening, dia akan tengok kita punya Facebook ada mengata dia ke apa sebagainya. Facebook pun dia check. Okey. Dia akan check semua. Kemudian barulah kebenaran masuk. Bila kebenaran dah ada, maksudnya kebenaran dah ada, barulah okey. Dan kebenaran diberi kadang-kadang 2-3 hari sebelum kita terbang. Batu cabaran dia besar juga tu. Dan ada yang kadang-kadang kebenaran dah ada sampai dekat immigration reject pun ada juga. Tetapi kalau kebenaran dah ada, biasanya kalau reject tu kita keluar dulu sekejap, 3 hari kita mohon permohonan balik lah. Sebab itu immigration pula kan. Jadi maknanya 3 benda tu lah.
Tapi bila kita habis seorang tu mohon, maknanya Israel lah yang luluskan ataupun tidak. Itu yang berlaku di Gaza. Bila hak immigration tu dia nak juga. Kan? Jadi itu yang berlaku peperangan. Jadi at least di Gaza orang maknanya Islam boleh masuk, tapi isu pula Mesir. Okay. Ni kita cerita sebaik saja dapat kelulusan tu. Jadi selalunya masuk melalui macam Ustaz punya pengalaman, selalunya Ustaz bawa jemaah apa semua tu turun di Jordan, kemudian naik bas. Naik bas daripada Jordan dekat Jordan dekat Aman. Naik bas pergi ke border dalam 1 jam. 1 jam. Sebenarnya daripada border pergi Baitul Maqdis 1 jam je juga. Okey, tapi kena divert lah. Maknanya Aman ke border di 1 jam. Border tu yang lama. Kadang 5 jam, kadang 10 jam. Kena sidai. Mana kena sidai kat situ. Walaupun dah ada permit lah apa semua, visa apa semua. Dia akan check balik tengok kita. Ramai ke dekat border tu? Ramai Negara orang Arab hampir mustahil boleh masuk. Okey. Hatta dalam Baitul Maqdis ni pun walaupun Jerusalem atau Baitul Maqdis tu area C, orang area A nak masuk kena ada 14 permit. Dan hampir mustahil boleh. Sebab tu dekat Baitul Maqdis tu kalau bulan Ramadan kalau saya pergi, memang kesian. Maknanya orang-orang yang nak beriktikaf ke Masjid Aqsa, ada je daripada Gaza, daripada mana diorang lalu lalang tikus lah cerita dia. Sebab dia nak spend sebulan. Itu memang tak ada rumah, diorang tidur ke Masjid Aqsa, makan pun tak ada. Ada kita bantu untuk buat buka puasa ketika bulan Ramadan tu. Okey. Macam ni. Okey. Untuk orang kata apa 15 minit pertama tadi kita cerita dah macam mana cara ni. Lepas kita berehat sebentar sebab kita akan masuk part daripada border nak masuk ke dalam pula. Okey, baik. Kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali. Tadi 15 minit pertama Ustaz bercerita daripada istilahnya daripada Kuala Lumpur pergi ke Jordan dah sampai dah dekat border. Daripada border tadi Ustaz dah beritahu kadang-kadang kena sidai 5 jam 10 jam. Okey, settle lah bab tu. Jadi selalunya bila dah ada tu tak adalah masalah sangat ke Ustaz bila dah masuk border tu kita akan melalui zone A dulu, iaitu Jericho. Jericho. So kita akan masuk Jericho. Ni naik bas ni? Naik bas. Jericho tu dan daripada Jericho ke Jerusalem tu dalam 1 jam je. Dekat saja. Tapi border tu memang kawan ketat lah dan ada 4 checkpoint dalam compound dia je, ada 4 check point untuk lepas lah keluar tu. Tapi memang tak payah melalui Tel Aviv lah. Kalau masuk Tel Aviv boleh juga. Tapi masa saya sebut tadi, kalau Tel Aviv ni masalah dia, kalau lah di border tu dia reject, kita paksa next flight untuk terbang balik kepada negara mana kita. Ya, lagi pun kita keperluan apa nak pergi Tel Aviv kan? Kita ni dah terbayang dah nak pergi Masjid Aqsa ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz, ada banyaklah orang berpendapat bahawa sebenarnya melancong ataupun pergi ke Baitul Maqdis ni tidak digalakkan katanya, kerana dia seolah-olah memberi keuntungan kepada pihak Israel dari segi apa, yalah
kita kena masuk Israel kan jadi seolah memberi keuntungan kepada kerajaan dia orang kan. Ustaz punya pandangan pula macam mana Ustaz? Okay. Kalau kita tengok ekonomi Israel, dia tak hidup dengan pelancongan pun, dan dia tak nak orang datang, terutamanya orang Islam. Tapi dia terpaksa terima sebab syarat untuk sebuah negara tu. Dia pun tak nak pun, dia pun tak mengalukan pun kita datang ni. Dan maksudnya sebab itu bila kita masuk ke situ, macam saya, kita akan sewa hotel yang dimiliki orang Islam, begitu juga dengan restoran orang Islam, bas-bas orang Islam. Jadi sebenarnya contoh macam kalau kita pergi ke Jerusalem, kedai-kedai banyak orang Islam banyak jual barang-barang Kristian tau. Salib apa semua. Saya bertanya dia, kata maknanya kenapa kau jual barang Kristian? Dia kata 1 tahun orang Islam 30,000 je orang datang. Sedangkan orang Kristian waktu tu 3 juta lebih datang. Jadi kalau dia jual barang orang Islam dan orang Islam tak banyak datang, tak sampai ekonomi dia, nanti dia tak mampu bayar cukai, nanti dia punya unit tempat tu boleh kena rampas, kena sita lah. Dan Yahudi memang tunggu benda tu. Dia memang nak rampas sebenarnya kalau kita pergi, kita bantu sebenarnya orang Islam. Dan cerita sebab pemandu bas tu, saya ingat, okey, gaji kau berapa? Tak, aku memang nak bawa. Sebab apa? Sebab kerja tak ada sana. Jadi at least kau bayar tips tu, itulah gaji aku. Lepas tu saya kalau bawa ke sana, saya kata, untuk tips ni boleh naikkan zakat sekalipun pada orang Palestin yang tolong bawa bas, khidmat angkat beg dan sebagainya. Sana memang orang Yahudi memang menunggu je orang Islam tak boleh tak mampu bayar cukai untuk dirampas rumah-rumah sekitar Jerusalem. Dan memang bila kita tak bulan kita datang, banyak kita bantu. Contohnya macam pernah ada satu suami dia kena tangkap. Kan? Jadi ada tunggakan cukai apa semua, dan rumah nak dirampas. Time tu memang sampai ada bantuan, kita fokus untuk rumah dekat Jerusalem yang bakal kena rampas tu. Jadi bantuan-bantuan yang macam banyak lah kalau kena cerita. Okey, ini kita pergi ke bantuan. Inilah sebenarnya ni topik kita. Okey, baik. Menyalurkan bantuan kepada umat Islam di bumi Palestin. Ustaz, saya difahamkan bila Ustaz bawa jemaah tu bukanlah sekadar bawa jemaah saja, tapi orang kata serampang dua mata jugalah. Maknanya membantu mereka dari segi untuk survive dengan membawa bantuan yang kita masukkan ni adalah cash. Okey, mungkin kita kat Malaysia ni kita tak berapa nak nampak sangat apa yang dimaksudkan dengan bantuan cash ni Ustaz. Okey. Sebenarnya bila kita bawa bantuan di sana, bantuan ni untuk di Palestin, satu-satu negara yang kita tak boleh nak mewawarkan. Kita boleh kongsi gambar secara personal, tapi jangan kongsi dekat Facebook ke apa untuk show off ke apa, tak boleh. Sebab bahaya untuk orang yang menerima dan bahaya untuk kita yang bagi. Jadi maksudnya sebab itu di sana cara bantuan dia memang sangat berbeza daripada negara-negara lain. Lepas tu ada satu orang mana tokoh, kita bagi tokoh kan, atau orang terkenal kat Malaysia ni, dia bagi bantuan pergi ke Gaza, kemudian dia kongsikan gambar dia macam dia hantar bantuan. Sebenarnya Yahudi memang nak tahu macam mana cara menyalurkan. Yang benda tu kita tak boleh nak cerita, kecuali kalau orang-orang yang terlibat saja. Jadi kalau kita maknanya bawa bantuan-bantuan yang macam barang-barang dan sebagainya, itu pada saya ke Gaza mungkin okey kalau Mesir benarkan. Tentu banyak sekarang ni makanan ataupun ubat-ubatan yang tergendala di apa nama, di sepadan tu, di Rafah tu. Jadi bukan saja Rafah, sebelum nak ke Rafah tu banyak checkpoint apa nama, orang Yahudi yang orang ke Mesir yang dah kena, kita bagi dah kena cukai dulu ya. Kan. Kena bayar tol dulu. Ni belum sampai lagi ke Rafah ni. Belum sampai lagi. Okey. Jadi kalau barang ke sana. Tapi kalau kita nak manage bantuan yang memang yang lebih lagi untuk keperluan-keperluan, memang kita bawa cash. Dekat sana ada orang-orang yang memang imam sendiri tunjuk. Jadi orang ni. Dan memang kalau untuk yakin, untuk gambar, untuk kita kongsi 2-3 orang boleh, tapi jangan sampai kita publish untuk publicity gambar-gambar di FB ke dan sebagainya ke, untuk bantuan ke orang Palestin tu. Ini macam Ustaz tadi, Ustaz menggunakan pintu Jerusalem menyampaikan bantuan di Baitul Maqdis tu lah. Maknanya kalau yang dapat bantuan tu hanya penduduk di situ sajalah, orang yang di Gaza apa semua macam mana pula? Okey, sebenarnya dalam bab bantuan ni
kita bukan bagi individu pun, kita macam dengan Imam Al-Aqsa, dia akan macam kita panggil orang yang kalau istilah moden mastermind kan. Maksud dia Imam mana ini kumpulan sekarang ketua kan. Sekarang kumpulannya ini Gaza macam ni. Jadi maknanya kalau Gaza nanti semai asar kau akan jumpa orang ni, ada kat situ kau serah contoh kan. Macam diaturkan oleh orang tempatan atau imam yang kenal lah. Jadi itu yang bila kita masuk sampailah Masjid Aqsa, dengan izin Allah melantik saya jadi duta perjalanan Masjid Aqsa. Dan imam datang lancar, dia panggil program Baitul Maqdis Care. Program Baitul Maqdis Care ni kita highlight 8 jenis bantuan. Bantuan ni bantuan musim sejuk, bantuan pendidikan, bantuan orang sakit, bantuan maknanya orang miskin, kemudian bantuan buka puasa, bantuan ibadah korban, dan wakaf kecil Al-Aqsa. Wakaf kecil Al-Aqsa maksudnya nak tukar kapet, betulkan bilik air dan sebagainya. Itu 8 bantuan yang kita highlight. Tapi di sebalik itu sebenarnya maknanya banyak lagi bantuan yang kita aturkan di mana-mana tempat lah, tapi daripada Jerusalem. Dan macam saya, dengan izin Allah, kalau kita perasan, saya memang jarang dalam isytihar untuk bantuan ke sana. Jadi maknanya kalau kita jumpa personal baru jom sama-sama, ataupun tak perlu bagi saya pun. Yang jemaah dengan saya itu awak bagi sama-sama kita masukkan. Dengan izin Allah, saya pun tak ada pegang pun yang trip ni bawa masuk. Maknanya di Baitul Muqaddis tu macam center untuk pengagihan. Sebenarnya kita adalah wakil dari sini, dari sini, wakil dari Gaza apa semua. Sejauh mana pula kepercayaan tu pula Ustaz ni? Sebab tu orang lain saya tak tahu. Tapi kalau kita di sana tu, kita memang macam daripada Baitul Maqdis tu sendiri sebagai center kepada pengagihan tu lah. Sebab tu saya sendiri pun saya dah pastikan dan betul, maksudnya ada juga maknanya gambar yang kita ada yang boleh maksudnya meyakinkan memang ada tujuan seperti mana niat dan tujuannya itu. Antara menghulurkan bantuan melalui Rafah, ini Rafah dah tentu untuk ke Gaza, dan menyalurkan bantuan melalui Jerusalem. Boleh Ustaz cerita mana yang bagus, mana better? Pada saya, kita buat kaedah yang kita mahir. Jadi sebab untuk ke Rafah dia ada otai di sana. Ada otai dia. Jerusalem pun ada abang-long lah ni. Jadi pada saya, kalau anda katakanlah Rafah, kalau kita ada satu jalan tunggal semata-mata, sekali katakanlah Rafah disekat, memang terputus langsung jam. Tapi kalau kita kata Jerusalem terbaik, tiba-tiba Yahudi tahu kita buat di Jerusalem dan dia sekat, contoh macam sekarang ni semua border tutup, kan. Jadi maksudnya dua jalan ni memang tak boleh nak masuk dah. Walaupun ada jalan yang lain, jalan tikus lah. Tapi dua jalan ni jam. So pada saya, maknanya asalkan kita yakin betul dan cek betul-betul apa semua, buatlah maknanya apa-apa laluan. Rafah pun okey, Jerusalem pun okey, ataupun jalan-jalan yang lain lah. Cumanya bila satu orang mengisytiharkan, kita kena tengok juga mana laluan mana sebenarnya. Ustaz, sebagai orang yang berpengalaman lah, membawa bantuan daripada orang Malaysia ke bumi Palestin ni, kita tengok istilah lambakan NGO, badan-badan tu nak ulurkan bantuan. Saya tahu saya tak boleh tanya soalan ni sebenarnya sebab tak fair lah kan Ustaz, mungkin yalah, tapi secara general lah Ustaz, panduan lah kalau kita ni orang Malaysia ni, kita ni nak bagi bantuan ni, tapi kita tahulah kita kena melalui lah NGO apa, kita nak masuk memang tak boleh lah. Apa agaknya kriteria yang perlu dipertimbangkan? Sebab sekarang ni ramai orang was-was pun ada nak bagi bantuan, macam mana border pun dah tutup, kan. Mungkin sedikit panduan kepada kalau orang Malaysia ni nak bagi bantuan pada bumi Palestin, macam mana Ustaz? Saya simple je. Pada saya dia ada 3 laluan yang masuk. Tiga laluan je. Satu Jerusalem, satu Bumi Rafah, satu lagi maknanya jalan secara maknanya jalan tikus kan.
Kita tanya dia je, lalu mana? Kat NGO ni. Kat NGO ni kan. Okay, awak lalu mana? Sebab Rafah dia memang kita kenal siapa yang di sana. Jerusalem kita kenal. Kalau jalan tikus pun at least kita okey, mana jalan tikus maksudnya memang ada orang dia lah sebenarnya. Contoh macam ni. NGOA. Saya bagi duit ni, awak nak selalu ikut jalan mana? Cakap itu lah. Jalan mana? Okey. Right. Jadi itu je. Kalau kita nak tahu lah yang nak. Jadi dan sebenarnya sebab Palestin ni dia sebenarnya pintu masuk dia tak banyak. Okey. So kalau kita tanya okey, lalu jalan mana? Jalan mana? Pun okey dah, kita boleh agak baca lah. Katalah. Dia kata, kami ada wakil dekat Jerusalem. Contohnya di saat-saat ini, ketika ini, kita genting ni, possible ke? Tak. Kalau sekarang dia kata dia boleh masuk, tak. Kan? Sebab semua laluan telah tutup. Jadi sebenarnya macam sebenarnya kalau kita nak bantu Palestin ni, dia boleh dibaca sebenarnya. Okey, contoh setiap Ramadan mesti akan jadi berlaku. Masih ada berlaku peperangan. Ya. Jadi maknanya kalau kita nak manage bantuan tu sebenarnya sebelum Ramadan tu, maknanya Rejab Syaban Ramadan kan, 2 bulan atau 3 bulan sebelum tu. Kita manage pelan-pelan. Itu persediaan sangat bagus sebenarnya. Kalau sekarang memang maksudnya kalau dia kata kami sekarang boleh masuk, benda yang saya tak tahu bukan mana tak ada, mungkin ada, wallahu alam. Tapi maknanya kalau setahu saya tak adalah. Macam tu susah lah. Atau macam bantuan yang ke Rafah sini pun banyak tersidai, berapa lori je boleh masuk, kecuali jalan tikus lah. Jalan tikus tu ada dia punya abang long dia lah. Ada mainan lah, kecuali itu je. Dan ada juga bantuan di situ, kecuali di situ lah. Tapi kalau dua laluan ni sekarang ni tengah tutup. Dan disebabkan keaktifan Ustaz menghulurkan bantuan ini, saya difahamkan Ustaz sudah di-ban daripada masuk ke Israel, Jerusalem dan sebagainya. Boleh cerita sikit Ustaz? Cerita dia macam mana? Pada tahun 2014 sebenarnya, 2014 ada 2 orang berdiri datang nak jumpa saya. 2014 di KL? Di KL, kat office saya. Jadi saya berdiri sangat, saya cakap dengan staff saya kata, cuba cek sikit orang ni siapa. Dia kata dari syarikat besar lah apa semua. Jadi bila kita cek, betul memang ada laman web dia, memang nama dia syarikat international apa semua. Okey, saya kata saya pun bagi masa jumpa. Bila jumpa dia kata, Ustaz, kami ni nak hantar bantuan tapi tak percaya kepada mana-mana organisasi. Saya boleh tolong buat masuk tak? Saya kata boleh, insyaAllah kan. Jadi dia kata lepas tu dia berbual lagi. Lepas tu cara mana saya boleh masuk? Saya tak terfikir langsung. Saya cerita macam mana kaedah cara masuk. Orang Melayu ni? Orang Melayu kita. Orang Melayu kita saya cerita apa nama cara masuk. Mereka saya tak ingat langsung dan kita tak pernah terfikir tau. Jadi dia kata okeylah, Ustaz, sebahagian ni kita bagi pada pejuang, boleh tak? Kita boleh, saya dah dekat Jerusalem, InsyaAllah akan boleh diaturkan, imam boleh kenal apa semua kan. Ustaz, ada gambar tak? Saya kata ada. Dia beri nak minta tu, jadi saya stop. Baru saya terfikir, pelik dia ni. Jadi saya kata, nantilah saya cari dah, tak jumpa. Okey, Ustaz, nanti apa semua. Waktu tu lagi 2 minggu saya nak terbang ke Palestin waktu tu. Jadi saya pun tak tak terfikir. Jadi hari saya terbang tu, yang uruskan kita di Jordan kata, Muhammad, hari ni hari ni orang Yahudi nak cek badan orang Malaysia. Bukan cek bag, tapi atas badan nak tarik cek lah. Saya dah terfikir lain macam ni kan. Jadi dari bantuan tu kita bagi maknanya agih-agihkan sama jemaah, tolong bawa saya tak sedar hati. Betul 13 jam kena tahan. Kena saya dipanggil deny entry. Cok pasport, maknanya pasport. Kita tak akan cok di pasport, tapi cok pasport di situ deny entry. Dan sejak situ kalau saya nak pergi, saya kena pergi ke Singapura untuk umum di Singapura. Saya kena submit semua. Okey, kata kereta, saya pakai kereta apa? Geran kereta. Saya duduk mana rumah? Geran rumah. Kalau bank punya sewa apa, semua benda. Anak siapa? Soalan anak. Isteri, soalan isteri. Kena supply kat sana untuk permohonan. Di situ ada boleh masuk, ada tak boleh masuk, ada masuk, tak masuk. Sampai sekarang. Sebab tu kalau ikut dulu, saya jarang cerita pasal Palestin. Tapi kali ni saya rasa tak boleh ni. Dah melampau Yahudi. Saya kena cerita jugalah benda yang lebih. Saya tak pernah menerima penjemputan macam ni sebelum inilah. Tahun ni saya kata tak boleh, memang kat melampau. Saya boleh cerita lah, lantaklah apa ni nak masuk ke tak boleh masuk ke, itu lantak dia lah saya kata kan. Sebab dengan izin Allah saya tak boleh masuk, tapi kita telah banyak melahirkan Muhammad Abdullah yang lain. Muhammad Abdullah ni tak boleh masuk, Muhammad lain boleh masuk.
lain ke tempat Jadi lain kan. cakap pasal yang 2 orang yang datang Ya. pejabat ustaz tu, macam mana dia punya baju dia pakai, personality macam mana orang dia? Dia oleh kerana nak jumpa agak mind setting dia jumpa ustaz, jadi dia datang pakai jubah. Tapi saya recall balik, jubah tu bukan pakaian dia. Sebab kita ni kan, pakaian kita ni kan selesa kat kita. Dia macam tak selesa. Saya recall balik, jubah ni bukan pakaian dia. Jadi maknanya sebelum kes ada apa nama ejen Yahudi kena tangkap di Malaysia oleh PDRM, saya 2014 lagi dah highlight cerita ni. Dah ada orang. Saya dah highlight cerita ni dah. Sebab kat Jerusalem satu hari saya berjalan, tiba-tiba ada orang menyapa tau. Dia kata dia Malaysia je. Kata, kan orang Malaysia kan saya tengok kan. Tengok orang Yahudi. Saya kata, kau mana belajar cakap Melayu ni kan? Saya ada di Malaysia. Kau duduk kat mana? Kau duduk kat Penang. Saya duduk kat Penang, kata dia. Cakap, Penang? Saya Google, rupanya Penang memang ada harta Israel Cemetery. Ya, ada. Tapi mungkin dululah. Zaman dulu. Tapi maknanya saya jumpa tu, dia cerita di mana dia berada waktu tu lah. Mungkin office ke apa, saya tak tahu. Tapi memang wujudnya Dia boleh cakap Melayu? Dia boleh cakap fasih, cakap Melayu. Tapi itu memang orang Israel lah. Yang datang ke saya memang orang Melayu. Dan yang ketangkap PDRM yang lately ni, 2019 ke apa, itu memang orang Melayu. Tapi yang ketangkap tu bukan orang yang jumpa saya. Maknanya tim ni ramai dan memang ada. Maknanya ustaz yakin dan percaya bahawa memang ada badan perisikan negara Zionis yang menggunakan orang Melayu? Saya yakin ada. Tapi kita nak cerita Melayu ni kan, maaf saya sebutkan, macam ada juga Melayu Singapura ke, Melayu kita ke, Melayu tempat lain ke, wallahualam. Tapi memang Melayu. Sebab yalah, saya tak pernah cerita macam Melayu daripada tempat lain kan. Tapi saya anggap itu daripada negara kita. Tapi memang ada benda tu. Saya orang yang awal highlight benda tu. Wujudnya ejen perisikan Yahudi di Malaysia. Sebelum yang betul-betul tangkap tahun 2000 apa tu kan. Selepas dia jumpa ustaz tu, lepas tu dah tak ada komunikasi. Tak ada. Saya FB laman web ni semua tak ada. Jadi dia buat laman web tu purposely untuk jumpa saya. Mungkin dia tahu cara kita fikir macam mana kan. Dia buat mesti orang ni nak tahu aku, so kita buat website. Website apa semua. Tapi memang halus lah macam tu. Ustaz, sepanjang ustaz bawa jemaah kita pergi ke Baitul Muqaddis apa semua, macam mana kita pun tahu bahawa dia orang punya perisikan memang hebat, kan bab-bab penyamaran ni semua hebat, kan macam mana ustaz meletakkan di ustaz adakah ustaz percaya pada semua atau sentiasa meletakkan supaya berjaga-jaga atau macam mana ustaz? Selepas peristiwa tu saya main reserve. Maksudnya siapa-siapa pun saya agak reserve lah untuk bercerita yang lebih detail lagi dan sebagainya kan, mengenai Palestin ni. Sebab buka satu maknanya celik juga saya bukan saja kat sana, real wujudnya. Selain itu kita doa lah Allah pelihara kita. Sebab kadang-kadang kalau kita dalam Islam ni, kenapa orang Islam ni sentiasa ada selangkah ke hadapan? Sebab kalau betul dia jaga hubungan Allah, Allah bagi firasat. Firasat rasa hati kan. Yang sebab itu menyebabkan kita sentiasa selangkah ke depan daripada apa yang musuh ataupun orang yang tak suka kepada Islam ni merancang lah. Dengan berlakunya kesis terbaru ni, peperangan terbaru ni, adakah memang menyebabkan peluang untuk umat Islam kita nak mengunjungi Baitul Muqaddis ni memang tertutup ke atau macam mana? Pada saya tak, sebab syarat sebuah negara tu dia kena buka. Maknanya reda sikit dia akan buka. Tapi maknanya selain daripada area A yang Gaza tu lah, maknanya area Gaza tu boleh masuk juga lagi nanti akan datang. Tapi maknanya kita memang kena prepare. Maksudnya macam contoh hari ni kita dengar kan, ni Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Maknanya 6 bulan lagi akan lebih besar lagi. Itu kebiasaan dia. Tapi sekarang ni memang orang kita tak boleh pergi lah Baitul Muqaddis. Sekarang ni memang tak boleh. Travel agent semua tak buat lah. Tutup. Maksudnya border tu tutup. Saya ada je trip maknanya bantuan untuk bulan 11 ni, dan bulan 12. So bulan 11 ni setakat ni confirm kita batalkan. Bulan 12 ni tengok kalau border buka, maksudnya adalah
Maknanya kita ke sana dan ada bantuan yang boleh kita ke sana kan. Saya agak suka juga cerita, kadang kita cakap kan, kita bantu Palestin dengan dengan peluh dan darah kan. Saya kalau bawa ke sana, antara program yang kita aturkan adalah derma darah di hospital Palestin. Betul dengan darah lah. Tapi derma darah. Derma darah. Sebab kadang dia kata orang Palestin yang mungkin tercedera kena tembak, dia orang perlukan tabungan darah juga, macam kita terhad juga sana kan. Macam kita kan kat Malaysia pun terhad sana sama juga. Kalau ustaz bawa jemaah, ustaz buat derma darah. Antaranya kita akan buat program derma darah tu. Okey. Betul, mempertahankan Aqsa dengan darah. Ya. Kita bagi pada pejuang yang betul cedera. Selalu berapa lama ustaz spend masa kat sana kalau ustaz pergi ke Palestin? Kita satu-satunya agensi kita panggil, ataupun badan yang spend paling lama kat Aqsa. Kalau 10 hari tu 10 hari lah, 10 hari, 8 hari lah. Masa orang bawa jalan-jalan, maknanya kita akan banyak duduk spend kat Al-Aqsa, maknanya fahami Al-Aqsa tu, fahami sejarah dia. Yang lain kadang-kadang pecah. Aqsa 3 hari je, kena Jordan lah gimana ke. Kita memang kalau 8 hari 10 hari menghitung. Ini betul-betul. Tapi 10 hari okey lah kalau ikut lah. Kalau betul khusus, sebab tu Imam Masjid Al-Aqsa tu datang, dia lancarkan, dia panggil Guardian of Al-Aqsa. Program Guardian of Al-Aqsa ni maknanya orang pergi sana, ada modul dia, sejarah dia, dan dia ada jawab soalan, ada 100 soalan. Kalau dia berjaya jawab 1 soalan dan lulus, tak refund dulu 75% kan, kita akan bagi badge Guardian of Al-Aqsa. Itu Imam lancarkan program tu, Guardian of Al-Aqsa. Saya bagi satu badge lah. Badge tu tak boleh nak beli. Dia kena pergi sana, kena kursus supaya faham sejarah Al-Aqsa dan Palestin dan boleh cerita ke orang. Yang ustaz pergi ni Baitul Maqdis. Okey. Mungkin orang tanya kenapa tak masuk ke Gaza. Mungkin orang tanya juga kenapa tak pergi kawasan tebing barat. Jadi orang masih lagi ni confused ni. Yang kata ustaz pergi ni Palestin ke Israel ke apa ke? Boleh cerita sikit ustaz? Kita pergi tebing barat. Kita tak pergi hanya Gaza, sebab Gaza officially daripada Palestin tutup. Kena ingat tuan-tuan Kalau nak ke Gaza memang kena lalu Mesir. Isu dia Mesir ni adalah kerajaan Mesir sendiri pun susahkan. Maksudnya Mesir. Jadi kalau bagi saya, kita pergi semua tempat tebing barat, semua kita pergi, mana bantuan kalau tebing barat semua memang kita dapat manage. Maknanya dan kita boleh bawa orang pergi tengok. Maknanya kalau Gaza nak masuk sebagai nak lawat memang daripada Mesir. Kecuali kalau aturan jalan tikus kita cerita itu janji itu confirmnya one way ticket. One way ticket tak jadi. Jadi mungkin orang confuse, ramai juga orang confuse ni. Kita pergi Jerusalem ni nak dengar Gaza, tuan-tuan. Gaza tu pintu masuk dia melalui Rafah. Yang Baitul Muqaddas ni pintu masuk dia melalui inilah sepanjang Jordan. Jadi bukan mudah, sebab di Mesir sendiri pun kita dah sangkut dah. Kecuali macam ustaz katalah ada ialah dengan izin Allah juga. Dengan izin Allah. Ada juga jalan bantuan, tapi itu bukan jalan glamour. Kita seorang nak pergi 10 orang tak dapat. Seorang 2 akan boleh diatur. Di mana? Kalau nak pergi secara jalan bagi macam jalan ketiga. Jalan tikus tu. Okey, kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali untuk final round bersama dengan tetamu kita Ustaz Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Amin.
seorang aktivis, seorang pendakwah yang sering membawa jemaah-jemaah kita ke Baitul Muqaddis, sering membawa bantuan-bantuan ke Palestin ni, Ustaz. Baik, basically perbincangan kita ni kita dah dapat gambaran lah tentang bagaimana tadi menghulurkan bantuan macam mana. Sekarang ni kita tengok masa depan tidak menentu ni untuk kita menghulurkan sumbangan, bantuan dan sebagainya. Apa yang lagi kita boleh buat? Kita ni semangat ni nak membantu ni. Adakah dengan mengangkat senjata ke? Kan, berjihad ke? Ataupun adakah dengan macam mana, tak apalah, kita carilah jalan. Macam mana pun masuklah jalan tikus ke apa ke. Jadi apa yang terbaik yang kita nak buat dalam saat-saat genting ni? Kita ginilah, saya cerita lah, kalau anda katalah dia Palestin ni dia memang kena perancangan yang penuh berhati-hati. Sebab contoh, walaupun kita lalui jalan Rafah ataupun jalan Jerusalem, maksudnya kita kena protect juga orang yang kita bagi tu. Sebab tu pernah satu grup, konon-konon dapat, bukan daripada saya, konon-konon masuk Palestin hantar bantuan, bagi pada Imam Aqsa, ambil gambar, bedah kat Facebook, imam tak pasal kena tangkap. Jadi maksudnya dia nak catukan. Kalau grup saya memang pesan, jangan ambil gambar sendiri, simpan. Jangan, kenapa nak perlu letak Facebook nak show off apa? Kita bantu orang ikhlas, kenapa nak show off? Untuk gambar sendiri okey, tapi jangan cerita kat Facebook. Kenapa nak buat, apa nak cerita macam tu? Kalau kita bawa, macam katakan daripada masjid kita, tunjukkan kawan-kawan masjid, tapi jangan kita dedahkan kepada siapa kita bagi, dan sebagainya. Okey, sama ada jalan Jerusalem ataupun jalan Rafah, maksudnya pertama sekali, maknanya ataupun jalan ketiga kita panggil, jalan ketiga, diorang kalau betul-betul pun diorang nak terima bantuan pun, dia nak maksudnya trust kita. Dia pun tak tahu kalau kita tiba-tiba datang nak bagi bantuan, dia pun tak mudah-mudah terima. Dia bukan orang yang nak ambil kesempatan kepada derma yang orang nak bagi pun. Orang di Palestin nak cerita dia, kan. So maksudnya kalau betul-betul kita nak, contoh siapa-siapa yang nak buat banner repo, kenalkan, ikut network dulu sampai orang tu trust kita, baru dia selesa kalau kita nak bagi kat dia pun. Kalau tidak, dia pun tak nak terima. Yelah, kita bagi, kita balik yang nak mengadap dia orang. Kalau kita macam tu, kalau dia kata nak bergambar ke beria pun, minta izin betul-betul. Dia beza dan kita bagi bantuan kat Syria ke kat Yaman ke, dedah lah. Tapi kat sana beza cara dia. Betul nak, boleh ambil gambar, tapi janganlah tolong tulis kat Facebook ke apa, dedahkan gambar dia orang. Kita bantu Israel tak payah hantar spy, siapa terima ni. Kita bantu Israel. Terang-terang Israel dah tahu dah. Oh, Haji ni. Oh, Pakcik Ali. Oh, Cik Abu. Kita pula pergi dedah. Ya. Sebab tu betul kata hadis yang habis sebut, wasta'inu bikitman, bantulah dengan jalan senyap-senyap, dan maksudnya sangat relevan untuk di Palestin untuk sekarang ni. Jadi katakan NGO yang nak buat, follow dulu yang dah ada, banner report dulu sampai orang sana kenal kita, dia tengok kita trust, dia akan check kita juga betul ke ikhlas apa semua. Lepas tu teruskan. Lagi banyak grup boleh masuk, lagi bagus sebenarnya. Kan? Mungkin satu hari nanti katakan laluan-laluan ni orang yang biasa ke Rafah ataupun Jerusalem ataupun yang ketiga kena ban betul-betul. Tapi orang yang baru ni dia start trust, mungkin boleh melalui orang ni pula baru. Kita tak boleh nak cerita melalui jalan kita saja semata-mata. Kan? Maksudnya boleh. Sebab tu macam siapa yang nak, boleh banner repo, tapi maksudnya okey, ikut dululah. Kalau ke Rafah ke, ikut dulu dia orang sampai orang nak terima pun trust kita. Dan dia tahu maksudnya, okay, aku terima ni, kau pun tak dedahkan identiti aku dan sebagainya. Lama-lama kita dapat trust tu, kita dapat salurkan bantuan dengan baik semuanya dan aturkan dengan bagus semuanya. Okay, Ustaz, ini saya kena sentuh juga ni. Ada juga nak pergi angkat senjata macam mana di Syria. Nasihat Ustaz lah sebagai orang yang berpengalaman ni di masuk Palestin, masuk Israel semua ni. Nasihat Ustaz lah. Saya lah, sebenarnya ramai juga yang berhubung saya pun kan, bekas-bekas maknanya tentera dan sebagainya tu, yang di line service pun ada. Okey, gini ya, sebenarnya untuk perang, bila dipanggil perang jihad kan,
dia kena ada fatwa dia. Ada fatwa dia. Okey, di Palestin telah didendangkan fatwa untuk orang Palestin. So dia pergi, maknanya syahid dia, boleh diisytiharkan syahid. Okey. Dekat kita ni kita kena tunggu fatwa di sini. Kalau satu hari nanti dia bagi Syekhul Islam bahagian jihad isytiharkan fatwa, ketika itu okey. Kalau tak, kita ada peranan kita. Kan? Maksudnya tunggu maknanya fatwa negara Islam dan sebagainya lah. Di sana memang ada fatwa dia. So orang sana sebab tu memang dia dah boleh diisytihar syahid pun sebab dia ada fatwa dia. Sebenarnya dalam perjuangan Islam ni, zaman dulu sekalipun, atau zaman kita cerita Nusantara kita kan, dia ada satu Syekhul Islam bagian fatwa ibadah. Bagian fatwa ibadah ni dia akan cerita mengenai maksudnya apa hukum solat ke, apa hukum-hukum yang terkini kan. Dan satu Syekhul Islam bagian jihad. Kalau dulu kita pernah dengar nama, kalau zaman Wali Songo dulu, Sunan Gunung Jati. Kan? Dia adalah Syekhul Islam bagian jihad. Bila dia keluarkan fatwa ini perang jihad, barulah orang keluar dan syahid, boleh diisytiharkan syahid. Jadi setempatan. Jadi maknanya contoh macam di bahagian kita tu maknanya ada juga Syekhul Islam bahagian jihad ni. Contoh macam Tok Kupaloh contohnya kan. Dia isytihar ini adalah perang jihad. Baru mak kilau pergi betul-betul. Mana betul, sebab kalau syahid mati syahid, boleh diisytiharkan syahid. Jadi macam kita ni kita kena hormat fatwa tempatan kita. Kalau nak mengangkat sebagainya, pada saya maknanya ini pendapat saya. Rujuk juga ustaz-ustaz lain yang mungkin, tapi ini pilihan saya lah. Kena tunggu fatwa daripada Syekhul Islam bagian jihad, mungkin fatwa mufti-mufti ke sampai ketika diisytihar, barulah kalau nak sampai ke arah situ lah ya. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin yang terakhir ni Ustaz kita semua umat Islam pelik lah kalau tak simpati dengan apa yang berlaku. Betul. Dan semua umat Islam dia akan cuba buat yang terbaik untuk saudara kita di Palestin. Ada yang memilih bagi bantuan dan sebagainya, dan kita tahu bahawa antara yang paling dituntut adalah doa. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah doa yang terbaik yang kita nak baca untuk kita punya saudara-saudara kita di Palestin. Saya cerita dulu, dalam hadis yang disebut, kalau melihat kemungkaran kamu ubah dengan tangan. Tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati. Hati itu doa itu selemah-lemah iman. Nabi kata selemah-lemah iman bukan maknanya iman terlemah. Tak. Mana kalau langsung tak doa, mana tak iman. Itu dia punya paling kurang doakan. So contoh kan, ada orang yang dengan tangan, sebenarnya ada orang yang memang pergi bantuan yang sampai ke sana, sampai ada kewangan kan. Dan contoh macam hari ni kita buat ini dengan lisan, kita mewawarkan kan, maksudnya at least anak-anak muda dengar, dan banyak kali dia dengar setak langsung masuk dekat dia punya pemikiran, dia ada fikir untuk macam nak buat. Dan paling kurang dengan hati tu kita akan doakan lah. So doa yang terbaik sebenarnya bila doa yang kita faham dan kita khusyuk. So ada juga doa-doa dalam bahasa Arab. Kalau saya cerita kat sini mungkin kita dengar sedapnya doa tu, tapi kita tak hafal kan. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah selamatkanlah saudara aku di Palestin. Mana ya Allah selamatkan, berilah ketabahan kepada mereka, berilah mereka kekuatan hati kan, dan bagi aku kekuatan untuk bantu dia. Bahasa Melayu pun tak apa. Jadi bila kita faham, kita berkhusyuk, dan doa tu bila nilai khusyuk tu ada, doa tu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita tutup kita punya temu bual ni dengan mungkin kita boleh doakan, boleh minta Ustaz doakan untuk saudara-saudara kita, pejuang-pejuang kita di bumi Palestin. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fil Palestin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Muhammad Abdullah Al-Amin. Selepas ni saya difahamkan Ustaz akan bertolak ke Iraq pula. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama eksklusif bersama Syaril. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.